Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mazita binti Ahmad dari Politeknik Tuanku Sultanah Bahiyah. Hari ini saya ingin membentangkan berkaitan kajian saya, integrasi pendekatan spiritualiti dan agama menangani kes kaunseling keluarga dan perkahwinan dalam kalangan kaunselor di Malaysia. Seperti mana yang kita sedia maklum, spiritual dan agama merupakan aspek penting dalam kehidupan manusia. Jadi isu-isu yang berlaku dalam keluarga dan perkahwinan perlulah ditangani juga menerusi integrasi spiritual dan agama. Jadi persoalannya, adakah kaunselor cukup kompeten dalam menangani isu-isu spiritual dan agama yang dibawa oleh klien. Jadi untuk makluman semua, perkhidmatan menangani kes kaunseling keluarga dan perkahwinan bermula sejak tahun 1963 lagi, bermula di Jabatan Agama dan diperluaskan ke agensi lain seperti PDRM, Jabatan Kebajikan Masyarakat, LPPKN dan juga MAINS selaras dengan keperluan masyarakat. Dan kajian-kajian terdahulu telah menunjukkan bahawa fungsi kesejahteraan spiritual dan agama memberi pengaruh yang besar dalam fungsi kesejahteraan dalam keluarga. Kajian terdahulu juga mendapati bahawa kepentingan spiritual dan agama dalam elemen kaunseling digunakan, dan spiritual dan agama penting dalam sesebuah keluarga. Jadi kajian-kajian dalam kaunseling keluarga menggunakan pendekatan spiritual dan agama semakin berkembang. Berdasarkan literatur kajian tersebut, saya telah membina beberapa penyataan masalah di sini. Antaranya adalah kaunselor kurang kompetensi dalam mengintegrasikan spiritual dan agama. Garis panduan kompetensi spiritual dan agama yang telah dikeluarkan oleh ASAVIC pada tahun 2009 telah dikemaskinikan, dan kaunseling keluarga sebelum ini kajiannya banyak menjurus kepada proses dan keberkesanan rawatan, tetapi tiada dalam kajian integrasi. Dari aspek metodologi pula, kajian Mazidah Muhammad Dagan 2013 menjalankan kajian menerusi kajian kuantitatif, dan laporan kajian tersebut mendapati bahawa kaunselor cenderung untuk menggunakan kaedah implisit dalam mengintegrasikan spiritual dan agama. Namun, kajian kuantitatif tersebut begitu terbatas dalam menerangkan secara terperinci mengapa kaunselor mengintegrasikannya secara implisit. Dan terdapat juga kajian yang menyatakan bahawa kaunselor kurang kompetensi dan keperluan untuk mematuhi etika serta faktor dorongan dan cabaran yang dihadapi oleh kaunselor dalam mengintegrasikan spiritual dan agama. Ini adalah objektif dan persoalan kajian. Para penonton dapat membaca objektif kajian ini dan persoalan kajian menerusi slide saya. Berdasarkan objektif tersebut, saya telah membina kerangka konseptual kajian ini menggunakan dua model, iaitu model kompetensi kaunselor yang berpandukan ASAVIC 2009 dan strategi integrasi The Faith Spirit Model oleh Houghton dan Parker pada tahun 2010 dan hasil kajian ini adalah untuk membina model integrasi implisit dan eksplisit pendekatan spiritual dan agama dalam kes kaunseling keluarga dan perkahwinan di Malaysia. Ini adalah kompetensi ASAVIC yang saya nyatakan tadi, yang terdapat 6 elemen kompetensi yang terdapat di dalamnya, dan ini adalah The Faith Spirit Model yang saya gunakan untuk melihat strategi integrasi spiritual dan agama yang digunakan oleh kaunselor. Ini adalah proses kajian dan paradigma teoretikal yang saya bahagikan kepada 5 fasa. Dan ini adalah aliran tata cara menjalankan kajian daripada sebelum, semasa, proses kutipan data sehinggalah ke akhir proses kajian. Bagi kaedah metodologi kajian pula, menggunakan reka bentuk kualitatif dengan pendekatan kajian kes.
Seramai 13 orang peserta terlibat dalam kajian ini, dan kutipan data yang digunakan adalah menggunakan teknik temu bual mendalam, analisis dokumen dan pemerhatian rakaman video, dan lokasi kajian yang terlibat adalah di Pusat Kaunseling MAINS, ya, Jabatan Kebajikan Masyarakat serta LPPKN di negeri-negeri yang terlibat seperti Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Wilayah Persekutuan, Negeri Sembilan dan juga Kelantan. Ini adalah proses kesahan dan kebolehpercayaan kajian ini, ya, menggunakan 4 teknik. Para penonton boleh membaca menerusi slide saya. Dan ini adalah proses analisis data menggunakan kaedah Creswell 2014. Okey. Bagi dapatan kajian, bagi objektif kajian yang pertama, telah muncul, ya, 16 kompetensi baru, ya, di dalam faktor kesedaran kendiri kaunselor, faktor kompetensi dan juga faktor diagnosis dan juga rawatan. Okey, bagi objektif yang pertama, meneroka kompetensi kaunselor dalam budaya dan kompetensi budaya dan pandangan dunia, ya, terdapat juga kompetensi kesedaran kendiri kaunselor, terdapat juga kompetensi perkembangan spiritual dan agama manusia. Ya, bagi kompetensi keempat iaitu kompetensi komunikasi, kompetensi yang kelima iaitu kompetensi penilaian, dan kompetensi yang keenam adalah kompetensi diagnosis dan juga rawatan, yang mana kompetensi ini merupakan kompetensi yang paling penting dalam meneroka kompetensi kaunselor, ya. Jadi bagi objektif kajian yang kedua, meneroka strategi integrasi implisit, kaunselor menggunakan dua kaedah, ya, dua pendekatan, iaitu secara intra-kaunselor dan secara inter-klien, ya. Bagi menjawab objektif kedua ini, strategi eksplisit yang digunakan adalah menggunakan 8 strategi, iaitu perumpamaan dan metafora, berdoa, tafsiran kitab suci, amal ibadah, imajan, kelegaan dari rasa berdosa dan kembali kepada Tuhan. Dan terdapat 12 konsep, ya, pendekatan Islam yang muncul dalam kajian ini, iaitu konsep redha, konsep tawakal, konsep muhasabah diri, konsep sabar, konsep qada dan qadar, konsep hidayah, konsep kehidupan di akhirat, konsep taubat, konsep syukur, konsep ancaman, konsep tauhid dan konsep mencari redha Allah. Okey. Bagi objektif kajian yang ketiga, kecenderungan kaunselor dalam mengintegrasikan spiritual dan agama, kaunselor menggunakan amalan strategi secara implisit kerana dengan menggunakan kaedah spiritual dan agama ini, kaunselor tidak menyatakannya di awal sesi. Kaunselor akan cuba memasukkannya secara perlahan-lahan dan kaunselor memasukkannya secara tersembunyi. Dan dari sepanjang sesi dijalankan, kaunselor akan membantu klien meneroka alam spiritualnya. Bagi amalan strategi secara eksplisit pula, kaunselor akan memandu klien ke arah amalan keagamaannya dan membantu klien membuat penilaian agama. Jadi terjawablah persoalannya mengapa kaunselor cenderung untuk mengintegrasikan spiritual dan agama secara implisit, kerana untuk mengelakkan klien menjadi resisten, untuk mengelakkan klien rasa tidak selesa, agar klien tidak keliru, ya, dan ada juga, ya, kemungkinan klien belum bersedia untuk mengintegrasikan spiritual dan agama, dan yang paling penting sekali adalah spiritual dan agama adalah isu yang sensitif untuk dinyatakan secara terang-terangan. Bagi objektif kajian yang keempat, dorongan dan juga cabaran, terdapat 2 cabaran, iaitu dari aspek diri kaunselor sendiri dan juga diri klien, ya. Yang mendorong kaunselor untuk mengintegrasikan spiritual dan agama adalah pegangan spiritual dan agama kaunselor itu sendiri, dan kaunselor merasa bertanggungjawab sebagai seorang kaunselor Muslim, dan kaunselor menjadikan kaunseling sebagai jalan dakwah, nilai spiritual dan agama yang dipegang oleh kaunselor serta pendidikan dan pengetahuan agama kaunselor itu sendiri. Jadi ini adalah perbincangan yang terhasil, ya, daripada hasil dapatan, ya. Para penonton boleh mengikuti dan membaca perbincangan ini menerusi slide yang disertakan, ya, bersama kolokium ini. Okey.
Jadi ini yang paling penting yang ingin saya tekankan, bahawa implikasi kepada hasil kajian ini dalam bidang keilmuan, kajian ini telah menjelaskan secara terperinci tentang kompetensi kaunselor dalam mengintegrasikan spiritual dan agama dalam kaunseling keluarga dan kaunseling perkahwinan, dan strategi integrasi dihuraikan secara implisit dan eksplisit, dan kajian ini turut menghuraikan kekeliruan kaunselor dalam mengintegrasikan spiritual dan agama. Dan dalam amalan kaunseling pula, berlakunya penambahbaikan amalan dari aspek teori dan strategi integrasi spiritual dan agama. Hasil kajian ini, kaunselor jelas dalam menggunakan pendekatan integratif dengan memahami pendekatan spiritual, memahami pendekatan dan strategi yang digunakan dalam menggabungkan teori-teori tersebut, dan kaunselor dapat mengklasifikasikan strategi integrasi yang digunakan sama ada secara implisit atau eksplisit, dan ini juga akan mendorong kaunselor mengamalkan amalan kaunseling secara beretika. Jadi, dari aspek metodologi pula, kajian ini merupakan langkah awal untuk menggalakkan kajian-kajian seumpama ini dijalankan pada masa akan datang. Dan kajian ini telah menghasilkan satu set borang senarai semak pemerhatian merupakan nilai tambah dalam implikasi metodologi. Dan bagi implikasi dalam kurikulum pula, kajian ini mendapati kurang kaunselor pelatih mendapat latihan dan pendidikan dalam menggunakan integrasi spiritual dan agama, menimbulkan kurang keyakinan kaunselor untuk mengintegrasikan spiritual dan agama dalam amalan kaunseling. Jadi, penawaran khusus kaunseling integrasi dilihat sebagai latihan yang penting untuk melahirkan kaunselor yang kompeten pada masa akan datang, dan kaunselor mempertingkatkan pengetahuan dengan bacaan jurnal, menghadiri kursus, bengkel, seminar dan juga bengkel-bengkel yang lain. Ini adalah model yang saya namakan model MISA, model integrasi implisit dan eksplisit pendekatan spiritual dan agama dalam kaunseling. Model ini telah mengisi kelompangan bidang keilmuan secara teoretikal, praktikal dan metodologi, dan model ini telah menghasilkan gambaran yang lebih tepat tentang kompetensi dan strategi integrasi spiritual dan agama dalam amalan kaunseling keluarga dan perkahwinan. Jika di barat, mereka ada Esavik dan juga The Faith Spirit Model. Jadi di Malaysia, kaunselor-kaunselor yang menggunakan integrasi spiritual dan agama mempunyai model ini sebagai panduannya. Model ini telah memberi panduan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk merancang dan melaksanakan intervensi berkaitan integrasi spiritual dan agama. Jadi ini adalah kajian-kajian lanjutan yang boleh dijalankan hasil daripada kajian ini. Sebagai penutupnya, kajian ini telah menjelaskan amalan pengamal kaunseling keluarga dan perkahwinan dalam mengintegrasikan pendekatan spiritual dan agama menggunakan strategi secara implisit dan juga eksplisit. Model MISA yang dihasilkan ini mempunyai komponen kompetensi dan strategi integrasi, merupakan sumbangan bermakna dalam proses penyelidikan ini. Institusi kekeluargaan yang utuh adalah penting sebagai tulang belakang kemakmuran negara. Oleh itu, kaunseling yang berkesan terutamanya amat penting dalam memastikan keutuhan dan memperkasakan institusi kekeluargaan ini. Dalam masa yang sama, suasana pandemik yang penuh dengan tekanan memerlukan pemerkasaan kaunselor, perkahwinan dan juga kaunselor kekeluargaan. Ini amat imperatif terutamanya dalam mencapai wawasan kemakmuran bersama 2030 serta membentuk keluarga Malaysia yang sejahtera. Sekian pembentangan daripada saya. Sekian, terima kasih.